Hai semua, saya Katrina Cerari Anak Majang, pelajar jurusan Kaunseling tahun 4 di Unimas. Saya berasal dari Saratok, Sarawak, berumur 23 tahun. Dalam kehidupan harian, saya biasa menggunakan dua bahasa untuk berkomunikasi, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Iban. Okey, hai. Nama saya Zahir Iman bin Ramli. Saya berumur 23 tahun. Saya berbangsa Melayu dan tempat asal saya adalah daripada Segamat, Johor. Saya mengambil jurusan Kaunseling dengan Kepujian dan juga bahasa yang sering saya gunakan adalah bahasa Melayu. Hai, nama saya Lokon Chu. Saya berumur 23 tahun. Saya berasal dari Saratok dan berbangsa Cina. Saya merupakan pelajar tahun 4 dalam jurusan kaunseling. Bahasa yang sering digunakan oleh saya dalam kehidupan seharian adalah bahasa Iban dan juga bahasa Melayu. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Aziz, berumur 22 tahun dan berbangsa Melayu. Saya dilahirkan di Kuching, Sarawak, tetapi kini menetap di Batu Pahat, Johor. Saya mengambil jurusan sebagai Software Engineering di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Dan bahasa yang sering saya gunakan adalah bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Hai, saya Agnes Anak Gawing. Saya berumur 23 tahun dan berbangsa Iban. Saya berasal dari Miri, Sarawak. Dan dalam Unimas, saya merupakan pelajar tahun 4 jurusan kaunseling seperti rakan-rakan yang lain. Dan juga saya akan menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Iban. Pada pendapat saya, komunikasi adalah satu proses penyampaian maklumat yang berlaku antara seorang individu dengan individu yang lain. Okey, pada saya komunikasi ini adalah sesuatu perkara yang dilakukan untuk kita berkongsi sesuatu maklumat. Apa yang saya faham tentang komunikasi adalah ia merupakan satu proses penyampaian informasi daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Bahasa komunikasi ini dia boleh dibahagi kepada dua, iaitu secara lisan dan bukan lisan. Bagi saya, komunikasi adalah interaction atau pertukaran maklumat di antara seseorang dengan seseorang, sama ada perseorangan ataupun berkumpulan, iaitu dari segi percakapan, penulisan dan apa-apa sahaja medium, iaitu dari gerak-geri tubuh dan sebagainya. Berdasarkan pemahaman saya, apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan satu proses di mana penyampai akan menyampaikan satu maklumat kepada penerima maklumat. Antara cabaran komunikasi yang saya hadapi semasa berada di Unimas ini adalah perbezaan bahasa yang digunakan oleh rakan-rakan saya yang berlainan bangsa. Okey, pada mulanya saya rasa sukar untuk berkomunikasi berada di Sarawak ini yang mana mereka banyak menggunakan bahasa Melayu Sarawak di luar sana. Cabaran yang saya hadapi dalam berkomunikasi ini adalah saya rasa perbezaan dari segi komunikasi lah dengan rakan-rakan yang berbeza bangsa. Contohnya saya kurang memahami apa yang mereka cakap. Contohnya kan kalau saya bercakap dengan orang Sabah, saya kurang memahami bahasa mereka sebab bahasa mereka berbelit-belit. Jadi sukarlah untuk saya memahami apa yang diorang maksudkan. Cabaran yang dihadapi oleh saya itu pada sebelum ini ketika ingin berkomunikasi dengan pelajar-pelajar Unimas yang lain adalah malu untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa kedua, iaitu bahasa Inggeris. Sebab saya malu adalah kerana saya takut terdapat kesalahan-kesalahan kecil ketika bercakap dengan orang lain menggunakan bahasa Inggeris. Cabaran yang saya hadapi semasa berkomunikasi dengan rakan-rakan yang lain semasa berada dalam Unimas adalah dari segi slang, dari segi definisi ataupun maksud mengikut sesuatu budaya, dari segi gelaran kepada pensyarah, lebih-lebih lagi kepada pensyarah yang tidak dikenali ataupun baru dikenali, dari segi bahasa masing-masing dan sebagainya. Salah satu cara yang saya guna untuk mengatasi cabaran saya yang tadi adalah saya cuba untuk mempelajari perkataan yang mereka gunakan dalam komunikasi harian mereka. Kedua,
saya akan menggunakan bahasa formal sewaktu berkomunikasi dengan rakan-rakan saya yang berlainan bangsa. Contohnya, kami akan menggunakan bahasa Melayu jika berkomunikasi antara satu sama lain. Apa yang saya buat adalah saya cuba untuk belajar cara, and then saya cuba untuk belajar bahasa mereka, body language dan budaya yang dilakukan di sini. Akhirnya saya dapat adapt di Sarawak ni. Okay. Cara berkesan untuk saya berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain ni, saya menggunakan bahasa formal lah, iaitu bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan mereka, dan saya akan menggunakan bahasa Iban juga untuk berkomunikasi dengan pelajar yang berbangsa Iban. Jadi apa yang saya buat adalah melibatkan diri di dalam pembentangan dan sebagainya. Cuba untuk beranikan diri bercakap di halayak ramai dan berlatih menggunakan apa-apa saja bahasa, dan saya masukkan sekali menggunakan bahasa Inggeris dan sebagainya. Jangan malas untuk belajar, cuba beranikan diri dan tingkatkan keyakinan diri untuk bercakap dengan orang lain tanpa menghiraukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Cara yang berkesan untuk saya berkomunikasi dalam Minimas sebagai seorang pelajar adalah saya akan menggunakan bahasa formal pada situasi yang formal seperti pembentangan dan bertanyakan soalan kepada pensyarah, manakala akan menggunakan bahasa tidak formal semasa berkomunikasi dengan rakan-rakan saya di dalam kelas ataupun di luar kelas. Secara advance lagi, saya akan menggunakan bahasa Iban semasa berkomunikasi dengan rakan saya yang sama bangsa dengan saya, bangsa Iban, untuk menimbulkan kesefahaman dekat situ. Komunikasi formal dan tidak formal haruslah digunakan mengikut situasi yang bersesuaian untuk mewujudkan komunikasi secara berkesan. Pas menghadapi kesukaran berkomunikasi dengan rakan-rakan saya yang lain, saya telah cuba untuk mempelajari bagaimana mereka berkomunikasi antara satu sama lain, dan juga saya juga mula membiasakan diri mendengar mereka berkomunikasi antara satu sama lain. Selepas itu saya belajar untuk berkomunikasi dengan mereka dan bertanyakan perkataan yang saya tidak faham. Pada saya, apa yang saya pelajari adalah komunikasi ini luas. Jadinya cara berkomunikasi yang berkesan adalah sama ada kita kena adapt dalam sesuatu tempat itu, ataupun kita dan juga orang itu menghasilkan satu komunikasi yang berkesan yang sama untuk mencapai satu objektif dan juga kejayaan bersama-sama. Apa yang saya pelajari adalah saya dapat belajar berkomunikasi dengan berbagai-bagai bangsa lah, and then impak positif yang saya dapat daripada berkomunikasi dengan mereka adalah saya dapat memahami cara mereka berkomunikasi, and then saya dapat lebih faham lah daripada sebelumnya. Jadi sesuatu yang saya dapat pelajari dari cara berkomunikasi dengan berkesan ini adalah orang lain dapat memahami dengan lebih baik apa yang saya cuba sampaikan kepada mereka. Impak positif yang saya dapat adalah dapat menambah kenalan bukan sahaja di dalam kalangan fakulti saya sendiri, tetapi juga dari fakulti-fakulti lain. Benda yang paling terang saya lihat adalah kegunaan ketika mendapatkan pekerjaan di masa hadapan nantilah. Jadi sekiranya kita mempunyai cara berkomunikasi yang baik, jadi ini akan menambahkan chance atau peluang untuk kita mendapatkan sesuatu pekerjaan tersebut. Daripada pembelajaran itu tadi, sudah pasti ianya mendatangkan impak yang begitu positif, iaitu mewujudkan kesefahaman saya dengan individu yang pelbagai budaya, memandangkan seperti yang saya katakan tadi, Unimas mempunyai pelbagai student daripada pelbagai budaya, daripada pelbagai negeri, daerah, dan juga ada international student. Pembelajaran ini bukan saja penting untuk masa sekarang, tetapi juga pada masa hadapan, lebih-lebih lagi dah masuk ke alam pekerjaan. Terutamanya skop bidang tugas saya adalah berdasarkan kaunseling, iaitu akan memerlukan komunikasi dan interaksi dengan pelbagai klien.